Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. uh, Seperti yang abang cek dalam grup kan, kita akan buat sesi kaunseling. Sesi ni tak mengambil masa yang lama, dalam setengah jam, 40 minit ke sejam gitulah. Jadi semua yang diceritakan, yang dikongsikan dalam sesi ni, kita akan rahsiakan mengikut akta kerahsiaan lah. Jadi kalau apa-apa boleh cerita. Kalau yang teruk kita akan untuk untuk ke pihak atasan lah, pihak yang sewajibnya. Okay, boleh perkenalkan diri tak? Latar belakang, ceritakan latar belakang. Nama saya Muhammad Nafis Syafi. Umur 21 tahun. Saya sekarang tahun 3 dalam kos dakwah dan perusahaan Islam. Saya dilahirkan di USG Maternity Center, Subang Jaya, dan sekarang menetap di Klang, Perdana Puteri Klang, Selangor. Saya adik-beradik yang kedua daripada 4 orang. Itu je. Okay. Mak, ayah kerja apa? Mak cikgu pendidikan Islam. Ayah saya pula, dia bekerja sebagai engineer jurutera bahagian air dekat Air Selangor. Okay, saya ulang balik. Nama Nafis. Umur diberi 21 tahun, tahun 3, tinggal di Subang Jaya, lahir di Kelang, Selangor. Anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Mak cikgu dan ayah engineer. Okay, ada apa-apa tak Nafi nak kongsikan? Masalah yang sekarang ada ataupun baru-baru ni ke ada? Ataupun kalau tak ada, pengalaman kat sini ke, maksudnya cerita masalah yang ada kat sini ke, dari segi pelajar, kawan-kawan ke, pelajaran ke? Okay, sebenarnya masalah tu tipu dah tak ada langsung kan. Sebab setiap orang mesti ada masalah punya. Tapi dalam hidup saya ni macam masalah tu alhamdulillah boleh hadap lagi lah. Cumanya alang-alang datang ke kaunseling ni, saya macam sebenarnya ada terfikir dalam otak ni, ada terfikir, terdetik satu masalah yang sampai sekarang sebenarnya saya tak dapat lagi penyelesaian dia. Masalah ni sebenarnya pasal relay lah. Boleh. Okay, sebenarnya cerita dia, okay, masalah relay ni bukan masalah dekat partner, tapi sebab family dia. Okay, saya cerita background family dia dulu. Okay, family dia ni jenis yang strict sikit dari lagi ayah dia, which is kalau macam nak keluar ke mana-mana, memang ketat, memang tak boleh lah. Lagi-lagi dia anak perempuan, dan partner saya ni pun adalah satu-satunya anak yang tinggal dengan mak bapak dia sekarang. Sebab dia ada 4 orang adik-beradik. Abang dia dah kahwin, kakak dia yang seorang dah kahwin, tinggal kakak atas dia je yang nombor 3 belum kahwin lagi. Tapi kakak nombor 3 tu tinggal dengan kakak sulung dia. Okay, lepas tu okay, ayah dia ni, okay, saya cerita masalah ayah dia dulu. Nak cerita, ayah dia ni jenis yang strict satu. Lepas tu jenis yang dia tak rapat sangat dengan bini dia. Dia tak rapat tu bukanlah tak boleh berkomunikasi langsung, tak. Cumanya saya boleh kata macam contoh, dia cerita ayah dia ni kalau waktu sekarang ni memang kalau tidur setiap malam pun memang tidur seorang. Memang dia dah tak tidur dengan isteri dia. And kalau macam kat kedai makan, contoh keluar makan kat mana-mana, ke kat Reinhard ke, keluar makan kat tempat makan ke, kenduri ke, memang ayah dia akan duduk seorang-seorang. Saya tak tahu kenapa ayah dia macam tu, tapi ayah dia memang jenis sekarang memang jenis yang duduk seorang, tak suka ramai-ramai. Itu masalah kat ayah dia lah.
Lepas tu masalah dekat mak dia ni masalah utama yang saya rasa macam saya tak jumpa lagi penyelesaian dia. Okay, mak dia ni ada satu habit yang saya pun tak expect dia buat benda tu, which is dia mak dia ni niat dia nak cari calon untuk partner saya ni lah. Nak cari, biasalah mak cari calon untuk anak kan. Tapi masalahnya dia cari calon tu tak kena cara. Okay, contoh kalau nak cari calon, okay, kenalkan dekat anak semua tu kan, untuk cari yang baik lah. Kalau anak terima okey lah. Tapi mak dia ni, dia jenis yang okay, dekat Facebook, Instagram, memang antara dua apps ni lah, dia macam kadang-kadang jumpa lah mana-mana lelaki stranger, so dah follow semua, start lah chat. Bila chat tu, dia guna nama anak dia. Dia macam menyamar dia tu anak dia. So bila dia menyamar, contohlah, okay, dia menyamar tu, dia gelarkan lah diri. Contoh nama dia si Fulan okay, saya si Fulan. Lepas tu tiba-tiba dah macam bersayang-sayang. Mak dia jadi macam tu. Kira dia macam mak dia yang tengah relay dengan lelaki lain. Jadi saya macam agak terkejut lah mula-mula dengar kan, sebab saya tak pernah dalam hidup saya sepanjang saya relay tak pernah ada masalah macam ni. Sebab kita macam selalu tengok family semua okey je kan. Sebab saya pun fikir macam, oh, makin relay makin macam okey lah, dapat yang okey. Lepas saya tengok okey, partner saya pun macam okey je. Cuma bila kat family dia tu saya terkejut. So mula-mula kita kenal pun macam, oh, kita kenal macam tu kat dia je, kita tak kenal family dulu kan. So bila lama-lama tu dia cerita pasal family dia, rupanya mak dia macam ni. Mak dia jadi bersayang-sayang dengan bukan seorang lelaki lah, kadang-kadang 3-4 orang. Dan sekarang ni ada seorang lelaki yang mak dia memang betul-betul hari-hari chat, dan lelaki tu pun macam dah serius lah nak kahwin semua. Mak dia pun macam okey, mak dia yang macam setuju. Tapi anak dia guna nama anak dia. Dan partner saya ni pun dia dah tahu semua benda tu sebab dah pernah kantoi. Tapi dia kata dia takut nak bagi, dia tak tahu nak bagi tahu siapa. So dia luah kat saya. Dia tak tahu nak, kalau dia nak bagi, dia kata kalau dia nak luah kat ayah dia, takut cerai. Dia takut jadi gaduh besar, cerai, tu yang dia tak nak. Jadi itu yang saya rasa macam satu masalah yang sebenarnya saya pun tak tahu nak selesaikan macam mana. Sebab macam nak cakap, dia tu okay lah, mak dia tu macam okay, laki mak dia tu tengah chat, saya cakap laki Ganu kan. Okay, laki Ganu tu chat-chat hari-hari, macam selalu lah update pasal kerja dia. Dia kerja baiki laptop je. Dia habis diploma, tengah kerja baiki laptop. Dan dia cerita, mak dia cerita laki tu dah ada rumah sendiri, macam mak bapak dia bagi. So mak dia rasa macam nanti dah kahwin mudah lah, semua benda jadi mudah. Laki tu pula rajin, dah ada rumah. So mak dia ni, saya tak tahu lah nak judge ke tak, tapi saya nampak mak dia macam pandang keselesaan dan harta bukan untuk kepentingan anak, tapi untuk kepentingan diri dia. So itulah saya rasa macam saya dilema sebenarnya. Nak kata takkanlah saya nak tinggal dia sebab family dia saja kan. Tapi saya just fikir dalam macam mana. Saya tak tahu macam kalau saya stay, nanti kita nak hidup dengan family dia juga. Kita nak hadap nanti. Tapi dalam masa yang sama saya fikir, kalau saya contohlah saya tak ada apa-apa dengan dia, saya dah tak ada fikir masalah tu dah. Tapi saya fikir balik, takkan saya nak putuskan relay tu macam tu je just sebab family dia, padahal dia okey je. Dan saya fikir juga, kalau saya relay dengan orang lain lepas ni pun, saya jumpa orang baru pun, mungkin kita tak tahu masalah yang akan datang kan. So nak tak nak,
saya macam hadap je, relax dulu, cuma fikir je. Saya tengah fikir je apa yang nak buat supaya parent dia okey. Itu first thing first. Sebab adik-adik dia semua okey. And ada satu hari pun kakak dia pun pernah je macam tegur mak dia sebab kantoi benda tu. Saya tak tahu macam mana boleh kantoi. Tapi kakak dia dah tahulah mak dia tu memang jenis chat lelaki lain semua. And kakak dia pun sampai nangis-nangis lah, cerita macam Umi tak pernah ke tanya pasal anak kan, perasaan anak. Umi buat semua ni macam untuk kepentingan diri Umi macam tu. So sebenarnya adik-beradik dia pun geram jugalah dengan perangai mak dia. Tapi tak tahulah sebab dah jadi habit ke daripada dulu lagi. So tu lah masalah yang saya hadapi sekarang, yang saya tak jumpa lagi penyelesaian dia. Okay, apa yang Nafis cerita kat saya tadi, ni bukan masalah partner Nafis, tapi masalah partner tu. Dari segi ayah dia yang kurang komunikasi. Sejak 2-3 bulan sebelum ni jarang, susah komunikasi dengan isteri apa kan. Lepas tu masuk pula yang isterinya, mak kepada partner tu lah, ada buat chat lelaki lain apa kan. Perkara tu tak dijangka lah kan, sebab masalah tu bukan kata boleh katakan 1 dalam 1000 lah. Jarang sekali masalah tu ada. Sekarang ni Nafis cakap nak cari penyelesaian ni kan. Tapi dalam sesi kaunseling, kita tak bagi penyelesaian. Kita just mendengar luahan hati, dan kita bagi pendapat. Mungkin ada terfikir kan macam mana. Mungkin kalau bagi Nafis, bagi saya lah, kalau sebagai dia tempat dia Nafis, mungkin saya fokuskan pada diri saya dulu kan. Saya fokuskan diri saya dulu. Macam mana, just macam betul lah macam Nafis buat tadi, just relax dulu kan. Macam mana, tengok dulu macam mana. Sebab kadang-kadang kita nak tinggal yang perempuan tu kesian kan. Jadi mungkin macam tu lah. Sebab nak cakap macam mana, kes ni jarang berlaku. Jadi terkejut juga. Dan nak ambil jalan yang singkat untuk putus dan cari yang lain, mungkin kes tu akan berulang lagi. Kan, betul. Boleh saya tahu tak umur isteri dia tu berapa? Dia tua? Saya rasa dalam lingkungan 50 lebih kot. 50 lebih. Oh, dah tua. Tua dah. Tu saya macam tua-tua pun masih buat benda-benda macam tu Saya faham lah cara saya faham niat dia sebenarnya untuk carikan jodoh. Tapi bila dia buat macam tu, nampak sangat dia cari tu sebenarnya untuk kepentingan diri dia juga, supaya dia pun dapat hidup selesa. Macam tu. Dia tak fikir pasal perasaan anak. Sebab anak dia pun tak pernah kenal lelaki tu. Tak pernah pun mak dia cerita-cerita macam tu je lah, cerita kebaikan lelaki tu supaya anak dia suka. Tapi sebenarnya anak dia tak pernah kenal pun siapa lelaki tu. Macam tu. So anak dia pun sebenarnya macam tak sukalah, sebab lelaki tu pun just ada benda tu je lah. Macam ada kelebihannya, macam dah kerja, mak bapak dia dah bagi rumah. Itu je lah. Macam biasa je lah. Biasa je lah saya rasa. Anak dia pun macam, so partner saya pun macam tak ada apa sangat pun lelaki tu, ramai je lagi yang elok kan. Sebab dia yang nak bersuamikan orang nanti, bukannya mak dia. So dia pun kena buat pilihan yang betul-betul lah untuk cari pasangan hidup. Dan dia pula tengah deal dengan saya. So macam saya just mendengar, dan saya pun kadang-kadang bagi penyelesaian jugalah. Saya cakap lepas ni try lah cari bukti-bukti kan, supaya at least macam kalau ada waktu yang emergency, kita ada bukti yang mak dia tu chat lelaki lain. Dan dia pun dah buat benda tu. Macam kadang-kadang mak dia ni jenis yang phone memang tak lepas daripada tangan. Kalau waktu tidur pun disimpan, tak tahu ada suruh kat mana, kat bantal ke apa, dimasak ke apa, mesti tak ada dekat mana-mana, mesti dia pegang. Kecuali waktu dia pergi tandas, memang phone tu ada, tapi dia sorok sikit. Dan ada macam 2-3 kali jugalah dia pernah curi-curi tengok phone mak dia. Lepas tu dia sempat snap lah. Dia sempat snap, chat-chat. Dan saya ada terbaca juga yang macam kebanyakan chat yang dia tengok tu semuanya pasal duit. Which is lelaki tu macam selalu sangat update hari-hari yang
okay, contoh dia kerja hari ni dapat berapa, bulanan dapat berapa. So dan mak dia pula reply macam, oh okay, dia pula cerita lah, oh okay lah, boleh simpan duit, nanti kan, macam dia cerita pasal nak kahwin betul, dah prepare. Lepas tu kadang-kadang mak dia ni pula jenis yang selalu sangat tanya pasal anak dia, tanya pasal partner saya ni lah, tanya buat apa itu kat sekolah. Sebab partner saya ni sekarang tengah mengajar dekat sekolah rendah agama lah. So bila balik je daripada mengajar tu, balik kerja tu, macam selalu sangat mak dia tanya pasal macam mana kat sekolah semua kan. Dan bila tanya tu, mak dia ambil semua maklumat tu, dia pergi cerita balik kat lelaki tu. Sebab dia nak menyamar jadi anak. So dia cerita balik semua benda tu. Dia cerita okay, hari ni dapat duit tambahan kelang ngaji contohnya. Lepas tu dia update lah, boleh. Lepas tu dia, ayat dia okay lah, boleh lah simpan sikit untuk simpanan bla bla bla. Kiranya kononnya untuk kahwin lah, untuk majlis. Tapi itulah sebab dia pernah cakap kat mak dia, terus terang, kalau dia tak nak, kenapa nak paksa kan, bukan boleh paksa kan. So masalah dia kat mak dia pun tak boleh nak stop habit tu. And mak dia pun tak tahu macam mana nak stopkan benda tu. Sebab mesti mak dia rasa macam lelaki tu pun dah tak tahu apa-apa, lelaki tu pun macam ikut je. So dia just hari-hari still chat macam biasa dengan lelaki tu, sampai sekarang. So memang benda tu tak boleh nak stop, dah jadi habit. And mak dia tak tahu nak stop macam mana. Memang takkan boleh stop lah, saya rasa. So yang saya fikir sekarang, macam mana nak ubah diri mak dia je. And dalam masa yang sama, saya fikir ayah dia juga, mungkin mak dia jadi macam tu sebab ayah dia kurang berkomunikasi dengan isteri dia kan. Dan kadang-kadang bila macam saya cakap kat dia, dan dia pun macam saya cakap partner kan, partner saya pun rasa macam betul juga apa yang saya cadang tu. Contoh macam saya cakap, lepas ni kalau Umi tanya apa-apa, tak payahlah jawab benda-benda yang tak penting. Contoh pasal duit ke apa, supaya Umi tak tahu pasal duit tu. Lepas tu bila macam banyak kali juga lah dia tak jawab kan, dia tak jawab, biasalah mak merajuk kan, lepas tu mengadu dekat si suami, padahal si suami tak tahu apa-apa pun yang berlaku kan. So kadang-kadang balik daripada mengajar semua, macam kadang-kadang ayah dia tanyalah, tu kenapa tak balas chat Umi kan, kenapa tak balas chat Umi, kenapa ni bla bla. Lepas tu ayah dia bukan main lah cakap bagi hadis semua kan, cakap tak boleh macam tu, nanti dia derhaka semua, tak boleh lah kan. Lepas tu dia rasa, dia diam je, dia tak jawab. Sebab dia takut bila dia keluar daripada mulut dia, takut terkantoi semua yang mak dia buat, nanti jadi gaduh besar. So dia diam. Tapi dalam masa sama, dia rasa geram lah, sebab ayah dia tak tahu pun apa yang mak dia buat. Tapi mak dia mak dia macam dia dah tahu dia salah, dia buat benda tu, tapi still nak mengadu kat ayah dia, macam nak merajuk kan, still mengadu kat si suami dia kan, macam oh anak tak balas mesej, tak bercakap macam tu. Jadi partner saya pun macam geram lah. Kenapa hidup dia macam ni. Dia tertanya-tanya lah. Saya cakap je lah macam ni semua ujian kan. Saya cakap tak apa, doa je banyak, supaya one day Allah mudahkanlah urusan. Macam mungkin adalah satu benda jadi yang boleh ubahkan keadaan. Tapi dalam masa saya fikir jugalah macam mana, tapi saya tak jumpa. Macam tu. Okay, boleh dikatakan punca masalah besarnya mungkin daripada ayah juga. Sebab ayah dia kurang komunikasi. Jadi mak ni sambil label lah, boleh katakan sambil label kan. Buat kerja bebas, sendiri. bebas buat tu buat ni. Pada masa yang sama, anak dah yang jadi mangsa ya. Jadi mangsa. Jadi penyelesaian tu memang mungkin sukar untuk dicari, tapi tak mustahil kan, tak mustahil. Suatu hari nanti apa yang awak cakap dia, Allah kan
hadirkan satu momen yang mana boleh mengubah semua kan, insyaAllah. Ada tak lagi apa yang Nafis nak cerita kaitan dengan diri Nafis ke? Sendiri tak ada sangat lah. Sebabkan relay tu ada tak kaitan dengan pelajaran? Masuk tak? Ada masalah tak? Kadang tu adalah juga kan. Macam kadang-kadang kita lelaki kan macam diam je kalau ada masalah kan. Kadang kita simpan je, tapi kita hadap. Contoh macam kalau ada something yang kita nak buat, benda yang penting macam assignment ke apa tugasan ke, tapi dalam masa yang sama nak layan dia, nak kena layan dia. Sebab kalau tak layan nampak sangat macam kita time dia nak chat lah, kita ada kerja kan. Tapi kita macam okay, tak apalah, hadap je lah. Sebab benda tu macam kadang-kadang kalau dia chat sampai lah dia dah tak blue tick, baru saya teruskan buat kerja. Macam tu lah. So itu tak ada masalah sangat lah. Cuma macam kadang-kadang tu adalah benda yang dirisaukan lah. Macam semalam pun ada juga ada midterm semalam. Tapi sebab saya lewat hantar, sebab midterm tu agak susah lah. Midterm tu Dr. Kalsum buat macam assignment punya. Dia buat soalan semua berkaitan assignment. So siapa yang tak buat assignment lagi susah. Jadi agak beban lah untuk saya rasa semalam. Sebab dalam masa yang sama semalam juga nak kena hantar assignment lain, which is saya baru dapat bahan-bahan, baru nak buat. So macam agak beban sikit lah. Tapi tu tak ada masalah sangat lah. Cuma saya fikir markah je lah. Saya boleh siapkan, cuma markah je lah akan tolak sikit. Macam midterm semalam pun lewat sikit, lewat dalam 8-9 minit macam tu. Saya takut tolak markah je lah. Tolak markah pun sikit je lah, insyaAllah rasanya 2 markah tolak kot. Lepas tu macam ada juga assignment lain nak kena buat ni. Sebenarnya semalam due date, tapi sebab salah tengok tarikh dan kita orang pun baru dapat bahan, jadi macam InsyaAllah tengah dalam plan ni memang nak siapkan malam ni juga. Cuma risaukan markah je lah. Tengah fikir nak bagi alasan apa sebab salah tengok tarikh semua. Tapi itu tak ada masalah sangat lah. Dalam diri ni tak ada apa-apa sangat. Memang selalu masalah saya ni dalam relay lah. Diri tak ada sangat lah. Sebab saya pun sebenarnya sejujurnya relay saya dah banyak lah. Cumanya relay saya ni semua tak jadi. Sebab saya jumpa macam orang yang tak serius lah. Macam ada yang ghosting, ada yang jenis apa orang kata, ghosting tu satu. Lepas tu ada yang curang pun ada. Ada yang jenis nak bebas. Macam contoh dari dengan saya tapi still nak peluang dengan lelaki lain berdua, contoh. Tapi tentu saya tahan lagi lah, sebab sayang kan. Lepas tu last dia nak tarik macam nak ni lah, nak sorang-sorang lah. Dia nak bebas macam tu. Dan yang paling latest yang sebelum ni pun masalah dia sebab dia rindu kat S, contoh macam tu lah. So saya rasa macam sebenarnya takut nak jumpa orang baru. Tapi bila dah jumpa tu macam kadang-kadang kita kenal macam chat-chat biasa je. Tapi lama-lama tu biasalah, masing-masing sangkut kan. Tapi tentu saya sangkut pun sebab diri dia lah. Saya nampak macam dia ni okey, background dia macam okey, macam okey dari luaran lah. Saya tengok dia ni macam okey, pakaian okey, dia pun hafizah lah, 30 juzuk. Memang adik-beradik dia semua 30 juzuk. So saya rasa macam bagus lah. Sebab saya selalu ingat ayah saya cakap, kalau nak cari boleh, tapi cari yang agama dia okey. So saya rasa macam saya fikir tak apalah, masalah lain tu saya tak fikir dulu. Saya fikir diri dia dulu, tengok dia ni okey ke tak.
Saya tengok dia okey, hafal Quran, pakaian memang okey, tutup aurat, labuh semua. Cumanya masalah kat family tu yang saya terkejut tu. Itu je lah masalah yang saya rasa susah sangat. Sampai sekarang saya tak boleh nak brain macam mana nak satukan family dia supaya nampak family yang macam bahagia. Dan sebenarnya kalau nak kata punca daripada ayah dia, boleh jadi juga punca daripada abang dan kakak dia. Sebab sebelum daripada tu, kakak dia kahwin lari lah. Kahwin lari. Dan disebabkan macam time tu nak kahwin tu, tak tahulah, mungkin parent tak setuju ke apa kan. Bapa dia macam tak berapa suka. Tapi dia nak kahwin juga, kakak dia nak kahwin juga. So terpaksa kahwin lari. Tapi sekarang macam dah okey lah, hidup okey je. Cuma kadang-kadang je lah balik kampung tu, macam mak dia dah boleh terima. Ayah dia je macam still rasa sakit sikit. Macam kalau kakak dia punya suami tu datang kampung ke, macam okey je, bapak dia tak ada masalah pun. Cuma rasa macam tak susah nak tengok muka dia, nak terima benda tu. Dan abang dia pula bukan kahwin lari lah, abang dia kahwin macam biasa. Cumanya masa abang dia nak kahwin tu, dia tengah belajar. Jadi ayah dia cakap macam time tu, kenapa nak kahwin sekarang kan? Belajar dulu kan, duit tak ada apa, kerja tak ada apa, nak kahwin. Katal nak kahwin kan. Lepas tu Lala dia macam terdesak sangat. Dia kata tak nak kahwin sekarang juga. Dia degil. Lepas tu Lala mak dia semua macam terima je lah. Ayah dia pun terpaksa terima lah. Cumanya tak adalah sampai tak ada restu ke apa, tak adalah. Cuma ayah dia agak kecewa lah. Sebab dia buat keputusan sendiri, dia nak juga. Dan sekarang pun memang hidup abang dia tu, dia tak kerja. Isteri dia saja yang kerja. Sebab dia ada sakit sikit lepas kena buatan orang. Dia macam duduk rumah lah. So yang tanggung dia isteri dia. Dan kadang-kadang yang tanggung pun memang duit daripada ayah dia sendiri. So kat situ jugalah mungkin masalah. Sebab kadang-kadang ayah dia pun berkira juga jenis duit ni. Contoh macam makanan dia tak ada berkira sangat. Makanan malam dia beli macam. Tapi contoh macam partner saya kan dia mengajar kan, nak pergi sekolah itu ini, dia tak ada lesen ke apa. Jadi nak kena hantar ayah dia. So ayah dia lah yang hantar ulang-alik semua. Tapi ayah dia je berkira. Dia ungkit lah pasal ni ayah hantar semua duit minyak semua. Lepas tu Lala gaji dia bagilah sikit 200 contoh duit minyak, ambil lah kan. Lepas tu ayah dia ambil. So ayah dia ni jenis berkira jugalah pasal duit. Tapi pasal makan tu tak adalah sangat, kadang-kadang je lah. So boleh jadilah punca masalah tu daripada abang kakak dia yang awal-awal tu dulu. Tapi itulah, saya dengar cerita pada dia pun, mungkin kakak dia kahwin lari tu pun ada sebab lah. Mungkin sebab mak dia ada problem ke apa kan. Mak dia kan daripada dulu lagi jenis yang cek lelaki tu. So kakak dia memang daripada dulu tak suka perangai mak dia. So saya tak tahu punca yang awal-awal punca dia daripada mana, saya tak tahu. So tapi yang saya nampak macam lepas satu daripada kahwin lari. Lepas tu abang dia kahwin terdesak kan. Lepas tu kakak dia lagi seorang tak kahwin lagi. Dan dia seorang je anak last yang duduk kat rumah dengan mak bapak dia. Cuma hidup dia macam biasa. Cuma ayah dia kurang berkomunikasi. Kurang. Ada tu ada, tapi kurang. Termasuk dengan bini dia. Tu yang saya cakap, macam setiap malam memang dia tak tidur dengan bini dia. Dia baru-baru ke dalam sebelum kakak dengan abang? Saya tak tahu nak cakap, tapi saya rasa agak baru lagi yang dia tak tidur sekali tu. Dalam tahun ni start. Maksudnya sebelum ni okey je lah tidur sekali. Tak tahulah kenapa, apa puncanya sampai
tak tidur sekali tu. Tapi memang sampai sekarang lah dia tak tidur sekali. Macam ayah dia tidur seorang, lepas tu dia tidur dengan mak dia. Tidur sebilik, sebab dia ada 2 bilik je lah. Dan kadang-kadang pun, contoh kalau mak dia duduk bilik ni dekat partner saya kat sini, kalau ada mak dia ni, ayah dia tidur sini, tidur dengan anak dia. Tapi tak ada apalah, tapi tidur sekali lah. Sebab kadang-kadang macam hari tu saya cakap, serius lah tidur dengan ayah kan? Tidur dengan ayah. Saya cakap, boleh ke tidur dengan ayah kan? So saya cakap, dia kata, boleh je, tak ada apa-apa pun, tak haram pun. Saya cakap, oh ya ke? Saya fikir macam sebab rasanya memang Islam pun Rasulullah suruh asingkan tempat tidur kalau lain jantina kan, even adik-adik. Saya cakap macam tu lah. Lepas tu dia pun cakap macam, tak tahulah ayah ni tak tidur dengan Umi, apa masalah kan. Tapi masalah dia kat situ juga lah. Bila tak tidur sekali tu lagi hubungan dia renggang sikit lah. So macam tu lah cerita dia. Kiranya apa yang Hafiz cerita ke saya, masalah ni mak dia ni mungkin dah lama dah, dari segi dia chat dengan lelaki-lelaki lain dah lama. Kalau ikutkan dengan cerita yang kakak dia tu, lari tu mungkin lah salah satu kan, dia salah satu punca terpaksa. Mungkin ayah dia pun tak tidur pun, mungkin tak tahu, takut dia pun dah tahu ke macam mana ke, ataupun dia memang dah tak ada perasaan ke kat mak dia ke, tak tahu kan. Tapi yang apa yang saya tahu, yang Nafis dengan pelajarannya semua okey, cumanya dengan hubungan. Tapi yang perempuan tu tahu ke yang Nafis ni sekarang belajar, tahu. Macam kalau ada kerja ke, kena buat kerja dulu baru dia ada. Saya memang selalu beritahu kalau ada kerja saya cakap ada kerja, ada assignment. Memang saya beritahu semualah. Memang macam dia pun nak buat apa-apa beritahu. Kira jenis update, up to date jugalah. Kalau saya dia faham lah. Dia faham lah. Dia okey je. So saya macam kalau ada kerja tu tak masalah sangat lah. Cuma kadang-kadang je lah tengah-tengah buat kerja dia chat ke apa kan. Saya tu chat sikit-sikit, lepas tu sama buat kerja. Tu tak ada masalah pun. Apa ni, sikit. Jadi apa, Nafis dari segi pelajaran tak panggil apa, tak campur lah, tak kira dia stabil lagi lah, boleh fokus lagi lah. Boleh lagi lah. Dia sikit je lah. Time kalau kerja banyak-banyak kan. Okay, yang tu kita sendiri yang kawan kan, kita boleh kawan. Sebab kadang-kadang masalah tu sebab bukan masalah Hafiz betul, bukan tak ada kaitan dengan keluarga Hafiz apa kan, cuma belakang dia in reeling kita, jadi dia pun tak masuk dalam masalah kita. Jadi just gitulah, just follow the flow lah. Ada rezeki, ada semuanya Allah yang rancang semua, insyaAllah. Okay, ada apa kita nak cerita sebelum kita nak habiskan? Tak ada kot, insyaAllah. Okay, mungkin sesi ni akan tamat kepada petang ni lah, dalam pukul sekarang 2.50 1.50. Mungkin nanti kalau ada apa-apa cerita yang masalah lain lah, tak kisahlah nak masalah ni pun, kalau ada nak info dengan saya pun tak ada apa. Kita akan buat sesi yang akan datang. Kalau nak sampai sini pun tak ada apa, tak masalah. Sebab ni just luahan perasaan kan, apa yang terbuku. Kadang-kadang kita ni rasa macam okey je seharian, tetapi kadang-kadang terfikir rasa macam tak lepas lah benda kan. Tapi kalau bercerita dengan orang sikit-sikit lega sikit. Semua InsyaAllah semua, bukan semua, InsyaAllah memang confirm lah apa yang ceritakan tak akan dikongsikan kepada siapa. Cuma saya nak rekod je untuk assignment saya lah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Cik Fikri, Allah.